Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alaikumussalam. Adriana Aidarina Hariyaini Anwar Nur Hidayah Abdul Halif Mariah Maria Nur Aimah Jamal Nazatul Naina. Kak Naza, tolong share ke UM boleh ke tidak? Saya pun tak pastilah. Saya tak boleh live dekat page Ustazah Muzayyanah. Saya tak tahu kenapa duk godek daripada tadi. Dia pergi cakap Jerman panjang-panjang dengan Ustazah. Nak kena tengok kamus dulu macam mana. Itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. AV comel Kak Naza, tapi pasal apa tak boleh dekat page? Kesian kawan-kawan kita yang mencari-cari. So boleh tolong Chloe di page UM. Kita pun dah lewat ni. Macam mana lagi nak buat tu kaedah dia. Saya ada share dekat ni. Kak Naza tolong tengok dalam grup khidmat apa saya tulis kat situ. Terima kasih semua walaupun berada di Muzayyanah Abdullah. Cuma penghantar-penghantar star tak bolehlah nak menghantar star sebab yang ni tidak distarkan. Amir Zaliha kena buat beberapa color bag sebiji macam bagi kat Ustazah tu. Penat nak jawab, ramai sangat yang tanya kat Ustazah siapa buat, ada warna lain lagi ke tidak. Mai bagi kat Ustazah 4-5 ketui. Ustazah bawa pergi masjid, insya-Allah. Masya-Allah. Kan mana kita nak tahu rezeki. Betul ke Habibah Rasul? Sedihlah sebenarnya pasal apa page Ustazah Muzayyanah macam tak boleh nak live. Kan tak boleh. Daripada pagi tadi saya godek-godek. Sanggup masuk karipap dalam air fryer tapi tak sempat nak ambil, nak angkat pun duduk lagi dalam tu. Tak sempat nak mamam. Sebab konon dah lambat. Anita Mat Daud, Masya Allah. Anita Mat Daud, kalau dalam Muzayyanah Abdullah dia ada. Kalau dalam Ustazah Muzayyanah rasa macam tak pernah Ustazah sebut nama. Masya Allah, itulah dia jadi lain Setiap hari Ustazah suka Amir Zaliha. Setiap hari Ustazah berlive bersama sahabat Latahzan di page Facebook Ustazah Muzayyanah. Tapi sahabat-sahabat hari ni saya tak faham, saya tak dapat. Kak Mas Jamil, saya masih terfikir-fikir di manakah hantaran Kak Mas semalam. Mana perginya, Masya Allah. Saya tak tengok, tak buka apa, saya tak tahu di mana lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Apa agaknya masalah page Ustazah Muzayyanah ya. Tak dapat nak menolong ni. So saya live terpaksa di Muzayyanah Abdullah. Mungkin ada yang tak tahu ini Facebook asal Ustazah. Ramai yang add friend, request untuk jadi friend, tapi tapi memang tak dapat nak approve sebab dah lama dah penuhnya. Siapa yang cakap? Ustaz Azwan Ali, I is cannot live dekat kebiasaan. Kak Salina pula masalah dia tak boleh nak komen. Kalau komen live terhenti. Tu boleh je Kak Salina, nak kena babak ni. Apa yang cakap tadi? Siapa yang komen kat Ustazah tadi? Amin Kak Mas Jamil. Saya tengah, itulah sebab rumah saya ni dah macam surau Kak Mas Jamil. Siapa-siapa je boleh masuk. Mungkin gantung kat pagar tu. Itulah. Wallahualam juga. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nak kata? Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang komen hari-hari ya Ustazah makan karipap. Aduh, sedih. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Azwan dengar tu. Saya dah masuk kan. Lepas tu saya kata, alamak dah pukul 7 nak kena naik, nak kena start live. Rupanya nak ada problem. Boleh pula Kak Naza share kat UM. Kak Naza bagi sikit nota dekat UM tu. Kita live di Muzayyanah Abdullah. So penghantar-penghantar bintang hari ni kita off sekejap switch bintang tu. Add friend tak?
Tak apa, yang penting nama lekat di hati. Betul, Masya Allah. Siapa yang cakap tu? Tak payah add friend. Zabidah Ahmad pula, kenapa komen tak gerak-gerak? Oh, macam-macam kita ni. Ujian juga ni, nak kuliah online ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makin ramai yang request nak jadi friend. Memang tak boleh, sayang. Dari semalam masa live dengan Irma Hasmi, lain tak cantik. Sejak kuliah 24 jam. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang masalah? Boleh komen Ustazah, tapi ia ada sedikit masalah bila kita type komen. Saya tak tahulah nak komen apa-apa. Saya tak tahu nak komen apa-apa pasal Facebook ni. Technical ni. Alamak. Cik Siti Atikah Tukimin okey ke join live ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mardiana Aziz, Diana Aris, Agus Niar Tanjung Johari, Baiti Abdullah, Evi cantik pula. Selalu sahabat kita Baiti Abdullah ada problem. Yang selalu ada problem, pagi ni okey pula. Rosa Gunting, ramainya yang kamu tag itu Ros. Tisham binti Sulaiman. Rasa macam banyak nama-nama baru pula yang join live ni bila saya live di Muzayyanah Abdullah. Macam kurang meriah sahabat, sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fatimah Abdullah hilang. Pasal apa hilang pula? Memang tak jual di kedai buku. Dekat Shopee ada, tapi kat Shopee RM20. Ustazah sengaja menjual RM15 kerana diniatkan untuk kedua almarhumah bonda kami berdua sebagai hadiah untuk anda. Alang-alang bagi murah RM15 Ustazah. Kenapa tak bagi RM5 sekali? Kau ingat cetaknya tu pakai daun. Kan hari Jumaat. Aduh, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zainul Abdul Rahman kata, tak jadi nak ceria sebab pelik. Pasal apa tak boleh live dekat page Ustazah Muzayyanah? Kak Hanidah Mansur okey je. Liza MDS, hari ni anak-anak cuti. Why? Dari semalam FB buat perangai, kata Zabeda. Rosa Gunting panggil Irma Fatimah ke? Tudung cantik. Tudung hari ni tak sempat gosok lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ni pakai tudung semalam. Yang penting masih wangi, tak busuk lagi. Okay, tak payah bersedih Ustazah Zai. Facebook Muzayyanah Abdullah pun okey. Cuma kesian penghantar-penghantar bintang cannot click. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita masih pada cara supaya tidak mudah berputus asa. Sekarang sampai perkara ke-8, tidak perlu sama, sampai kepada muka surat 70, buku Fasabrun Jamil. Ahlan wa sahlan, mungkin ada yang terkejut pasal apa Ustazah live dekat Muzayyanah Abdullah. Jawapannya, page Ustazah Muzayyanah saya tak boleh masuk. Saya tak tahu pasal apa. Oh Pok Cik FB, oh Pok Cik FB, tolonglah khabar sebab Ustazah memang tak reti apa. Ini minta bantuan sahabat-sahabat khidmat, tolong tengokkan. Allahumma salli ala Muhammad.
Kita mulakan dengan Ummul Kitab sempena hari Jumaat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Fatihah ini ya Allah sampaikanlah pahalanya, tanda kasih sayang kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah dapatlah kami berjiran, bersembang-sembang, bercengkerama, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah satu hari nanti. Amin. Ya Allah, sampaikanlah juga pahala bacaan suratul Fatihah di hari Jumaat yang berkat dalam keberkatan Raudatul Jannah, taman syurga walaupun dalam talian. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai kepada seluruh ahli keluarga kita, insya-Allah. Seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah khususnya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka berkat doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jumaat semalam Ustazah berbicara tentang buku amalan harian sebagai pemula, bolat-bolat mata Ustazah, dan divideokan oleh Kak Yanti Hamid. Sungguh memalukan. Kerana apa rasa malu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tetapi tak, Ustazah redha. Sebab apa? Sebab apa sajalah yang kenal Ustazah, dia tahulah kaedah bagaimana cara Ustazah menyampaikan. Bukan sebagai adabnya orang yang alim, sahabat-sahabat, cuma sebagai kawan-kawan kepada anda untuk sama-sama mengajak. Okay? Jadi semua manusia pun ada pandangan masing-masing. Tapi bila video daripada ceramah yang 1 jam lebih dikontotkan macam gitu, sahabat-sahabat, mungkin macam-macam spekulasi lah. Apa Ustazah ni nak ngajar orang garang-garang ni, bulat-bulat mata ni? Kan Ustazah tahu apa yang Ustazah buat, tegur di mana-mana yang tak tepat, mengikutnya syariat yang telah Allah tetapkan. Cuma muslimat dirahmati Allah, dalam amalan harian ni juga bila hari Jumaat, dia ada himpunan selawat. Himpunan selawat, ada beberapa selawat, macam-macam selawat. Hari ni saya nak mengajak anda untuk membacakan selawat Al-Munjiyat yang menyelamatkan. Moga-moga Allah jaga kita. Kan hatta Facebook ni lah, Ustazah pun tak faham kenapa hari ni tak boleh live dekat page Ustazah Muzayyanah seperti biasa. Maka kita gunakan Muzayyanah Abdullah. Siapa-siapa yang request friend dengan Muzayyanah Abdullah tu, memang dah lama dah sahabat-sahabat tak boleh nak approve lagi, disebabkan lama dah Facebook Ustazah ni. Ya Allah, ya Allah, thank you. Tapi dia sejuk balik dah nanti. Allah, thank you. Air panas dah habis. Ustaz tengok dalam air fryer kari pap ni, cuba tengok ada 12 biji. Banyaknya Ustazah. Ini buatan Kak Rahimah Abdul Rahman, sahabat Latazan. Dah tengoklah comelnya, comel dan sedap. Ustaz bawa naik pula. Maknanya nanti sedap. Maknanya nanti dia akan sejuk lah. Aircon kan kat atas ni.
Bila sejuk, Ustazah Zai ni dia tak cerewet makan, tapi dia nak benda yang panas. Air ke, apa tu? Ada Zura hantar bihun. Tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah, rezeki sampai depan mata. Ustaz angkatkan bawa naik. Dia tahu bini dia lagi terus pergi mengajar. InsyaAllah. Kita baca dulu selawat Al-Munjiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, selawat sejahtera ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat berselawat ke atasnya akan menyelamatkan kami daripada seluruh kesukaran dan kebinasaan, dan menyempurnakan semua hajat kami, juga membersihkan dengannya daripada semua kejahatan, dan mengangkat kami dengannya di sisimu setinggi darjat, dan membolehkan kami mencapai tinggi matlamat semua kebajikan ketika hidup juga selepas mati. Selawat sejahtera juga ke atas keluarga. Selamat sejahtera sebenarnya ni. Selamat sejahtera juga ke atas keluarga sahabat baginda, dan kesejahteraan yang banyak kepada mereka semua dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekejap muslimat, saya nak kena sorok dulu benda ni kau tengok tadi. Sekejap minta maaf, bagi saya 2 minit setengah. Allah ya Karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syasha Abenua, Wahniyah, ya Rusmarina. Ya, baru start sayang-sayang, kerananya page Ustazah Muzayyana Facebook tak boleh masuk. Ustazah tak boleh masuk. Why, saya tak tahu. Sahabat-sahabat tim khidmat sedang bantu Ustazah walaupun secara dalam talian. So, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita teruskan. Okay? Walaupun kita live di Muzayyanah Abdullah, dan Muzayyanah Abdullah juga dah tak boleh add friend, sekadar boleh follow. Semoga kita terus bersahabat insya-Allah sampai ke jannah. Amin. Kita mulakan. Muka surat 70. Tidak perlu sama. Okay? Cara supaya tidak mudah berputus asa. Ada 7 perkara sejak semalam. Sekarang kita sudah masuk kepada perkara yang ke-8. Tidak perlu sama. Apa yang dimaksudkan? Betul, Sharifah Hafizah Al-Idrus baru start. Jeng. Okay. Semua orang pasti menginginkan hal yang sama. Jiwa tenang, tubuh sihat, keinginan tercapai serta hidup bahagia.
Betul kan? Betul kan? Betul kan? Ada ke orang yang hari-hari doa, biarlah jiwaku kacau, tubuh aku sakit, keinginan aku tak tercapai, hidup aku tak bahagia. Oh, ini jelas-jelas tahap level al-mengongi lah sahabat-sahabat. Semua kita nak jiwa yang tenang. Hari ni saya dijemput untuk kuliah di Shah Alam untuk close lah. Mereka ni program untuk staff mereka kot dekat Klinik City mana saya pun tak pasti. Jaja bawa saya nanti pukul 9 pagi ni Ustazah keluar ke Shah Alam dulu. Lepas tu tak pasti sama ada Jaja boleh buat live. Kalau boleh buat live, rezeki kita boleh share sama. Tapi mereka bagi pada Ustazah jiwa yang tenang. Tajuk dia jiwa yang tenang. Sahabat, kita kan dipanggil ketika dalam talqin. Bila kita menjadi jenazah, kita dah duduk di dalam tanah. Sahabat, sebenarnya kita dah tak boleh nak mendengar tazkirah. Tapi kenapa? Sebab tu ada puak yang mengatakan tak payah nak baca talqin-talqin ni. Mayat tu patutnya masa hidup dulu pergi majlis ilmu, dengar ceramah, nasihat semua. Pasal apa dah mati baru nak diceramahkan, ditalqinkan. Sebenarnya adalah juga nasihat kepada yang hidup. Supaya kita dapat tahu, kita nak roh kita dipanggil, dijemput oleh Allah dengan kalimah radiyatan mardiyah. Allah seru dengan kalimah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Kita nak jiwa yang tenang sahabat. Kita nak tubuh yang sihat untuk niatkan beribadah kepada Allah. Kita nak semua keinginan kita tercapai. Kita nak hidup kita bahagia. Semua kita sama. Walau level mana kita duduk. Kluster kayangan, kluster mana. Semua kita. Tanyakan orang miskin, tanyakan orang kaya. Semua hang nak apa dalam hidup ni. Pilih antara satu. Kalau dalam TikTok tu apa? Tanda right ke tanda pangkah? Kan? Jiwa tenang. Right ke pangkah? Right lah kan. Tubuh sihat. Right ke pangkah? Ada orang pangkah. Pangkah tak payah tubuh sihat. Kan? Kenapa tak nak tubuh sihat? Dulu-dulu abang saya duduk melawak. Abang masa saya duduk sekolah lah sahabat. Abang saya aksiden motor. Patah kaki. Dah balik daripada hospital tu. Duduk je kat rumah. So kawan-kawan mak, jiran-jiran datang ziarah. Dia boleh bahasa al-mengongi sikit lah. Dia cakap macam mana. Best juga sakitnya. Ramai orang datang bagi duit pula tu, bagi makanan pula tu. Mak Ustazah punya marah lah, nak sangat sakit. Itulah kan dah pokok-pokok lah mak-mak kan. Jadi maknanya tak ada orang sakit pun minta sembuh. Keinginan tercapai kan, serta hidup bahagia. Hari Jumaat ni sahabat, kita baru mulakan dengan Fatihah, kita mulakan dengan doa, kita mulakan dengan salawat, munjiat, kita minta dengan Allah apa sahaja yang kita cita-citakan tercapai. Tetapi Fasabrun Jamil mengajar kita, terkadang kita minta Allah beri B. Jahat ke Allah tu? Allah tak mendengar ke? Tak. Sifatnya Allah bukan begitu. Maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan tahu sampai ada di dalam hati kita. Semua Allah tahu. Kita belum keluarkan kat mulut, Allah tahu dah. Jadi kita kena niat sentiasa yang baik-baik. Kita berazam, kita berhajat, bercita-cita yang baik-baik. InsyaAllah sahabat, yang baik itu pasti akan datang kepada kita. Namun tidak semua orang mendapat nikmat itu. Mudah dapat setiap benda, mudah dapat setiap benda yang dia mahu. Tak semua. Kita pun bila kita dengar ni kan, kita pun kata, Ustazah, bukan semua tak mudah. Tidak semua orang mampu mendapatkan kehidupan yang begitu lengkap dan sempurna. Tidak semua. Setiap insan sudah ada bahagian masing-masing. Tidak perlu iri pada perkara yang orang lain miliki. Ya Allah, susahnya kita nak pujuk hati kita. Itu rezeki dia. Kenapa kita nak iri, nak cemburu, nak dengki kepada orang tu? Muslimat, macam mana kita nak kenal kita dengki atau tidak? Kita nak rampas kebahagiaan dia, biar pindah kepada kita, dan kebahagiaan tu dah tak melekat lagi kat dia. Ini dengki. Tapi kalau Ustazah kata, ya Allah bang, syoknya, teringinnya lah nak jadi macam dia. Ya Allah mak tahu tak, kawan saya masa sekolah dulu, hidup dia sekarang ni
Bestnya lah mak, mudah-mudahan Allah kekalkan kebaikan pada dia. Saya pun nak kerja keras lah, mudah-mudahan saya dapat jadi macam dia. Dia sembang, mak kata, kerja apa kawan kau tu? Alhamdulillah dah boleh jadi hebat macam tu. Tulang mak dia bukan saja kerja dapat gaji tiap-tiap bulan, malam dia kerja ni lagi. Lepas tu anak dia tolong pula bantu hujung-hujung minggu buat kan, kita cerita usaha dia. So kau pun sihat walafiat, bukan tak boleh buat. InsyaAllah boleh jadi macam dia juga. Yang penting usaha, saling menasihat dalam kebaikan. Jangan bila anak kita mengadu, mak tahu tak, kawan kakak tu dulu SPM pun tak lulus, tapi sekarang rumah dia besar. Alah, macam mana boleh dapat rumah besar kalau dulu SPM pun tak lulus? Tu mesti buat bisnes online yang merepek-merepek, yang Allah tak reda tu. Pandai-pandai je kau. Kan, ini page, ini Ustazah Muzayyanah Abdullah punya Facebook. Mungkin ada orang yang macam tak pernah tengok Ustazah Zai live setiap pagi, apa hal perangai Ustazah ni macam ni kan, sahabat. Jadi kita kena saling menasihat, memberi ingat. Kalau nampak kawan kita dah mula, kau kenal tak si Polan tu? Kenal apa? Sekarang dia jadi kaya. Tiba dia jadi kaya. Macam dia boleh jadi kaya? Entah, aku rasa rompak bank kot dia tu. Macam mana dia nak kaya? Dulu kan dia tu masih sekolah lembab. Kan tiba-tiba, sahabat. Padahal kita nak nikmat yang Allah bagi dekat dia tu ditarik semula, bahkan dipindahkan kepada kita. Itulah dengki. Tapi kadang-kadang orang tanya, Ustazah, saya ni dengki ke kat orang, Ustazah? Saya bila tengok orang senang tu, saya rasa macam, ya Allah, macam manalah dia boleh dapat kaya macam tu. Saya pun nak macam tu, ya Allah. Lalu diam-diam, Ustazah, saya menambah usaha saya. Saya cari rezeki halal lagi. Saya korbankan tidur saya. Saya nak jadi macam dia. Tanpa mendoakan kejahatan untuk orang tu, tanpa nak merampas kebaikan orang tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanpa mendoakan yang buruk-buruk kepada dia, itu bukan dengki. Sebab hatimu sehat, cemburumu cemburu yang sehat, ingin bersaing dengan sehat. Mana Aci, dia seorang je yang bahagia, aku pun nak bahagia. So pergi, aku syok lah tengok hang lah ni, nampak bahagia je, kesana sini ceria je. Apa rahsia hang? Mana tahu kita pergi jumpa kat dia, kita tak sakit hati kat dia. Dia pun, inilah ada satu rahsia aku nak habak kat hang. Apa rahsia aku nak habak kat hang ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba dia kata, aku sebenarnya setiap pagi aku duk masuk kat tabung surau rumah aku tu. Aku rasalah sejak aku bersedekah istiqamah sehari RM10 dekat tabung surau rumah aku bila aku pergi solat subuh tu, itu macam semua urusan aku jadi mudah. Kawan tu bagi tips dia contoh. So kita, kau RM10, aku nak bagi RM20 lah kot lah, aku lebih kaya daripada hang. Ni dah something wrong pula dah, sahabat-sahabat. Cantik angka viewer sekarang 999. Maknanya sahabat-sahabat jangan dial, nanti bahaya. Okey, muslimat dirahmati Allah. Okey, mungkin juga kehidupannya tidak seperti yang kita sangka. Kan kita nampak dia tersengih sini sana, kita tahu ke apa masalah yang dia lalui? Zaman media sosial, sahabat, kita nampak orang, Ustazah bestnya anniversary dia, Ustazah pergi makan kat hotel 10 bintang. Saya tak adanya lah, Ustazah. Kan dah mulalah hati kita, setan duk, tengok lagi, kau godam lagi Facebook dia. Minggu lepas pula dia pergi holiday kat London. Kita tahu ke yang pergi London tu dia kena buat kerja, bos dia sponsor dia. Contoh, yang pergi makan dekat hotel tu, sahabat, sebelum pergi hotel tu tarik-tarik rambut dulu dengan suami dia, gaduh dulu. Kita tak tahu, sahabat. Tapi kita nampak yang ceria bahagia saja. Alangkah indahnya miliki hati bila kita nampak kawan kita bahagia. Kita doakan, ya Allah, tambah-tambahkanlah nikmat bahagianya. Ya Allah, aku syok tengok dia macam tu. Sahabat, tips dia mudah tau. Kalau kita dah mula dengki kat orang, kita dah mula sakit hati kat orang, kita dah mula pasal apa dia dapat aku tak dapat ni, pergi doa sajalah. Doa, ya Allah, tambahkanlah lagi nikmatnya, ya Allah. Ni tangan ni scroll Facebook dia kan, ya Allah, tukar kereta baru lagi, ya Allah, bagilah dia mampu beli lori pula lepas ni, ya Allah, beli bas senang nak bawa aku, ya Allah. Kenapa ketat dia kat sini ni? Sebab geram. Faham? Tapi doa lagi, dia post lagi, Ustazah, kan dia jual macam-macam dah, semua nak tunjuk kat Facebook. Sakit hati lagi saya. Doa lagi, doa sehari, doa banyak-banyak untuk dia. Akhirnya,
Ya Allah, aku bahagia tengok kawan aku ni bahagia. Rezeki dia ya Allah, semoga aku pun direzekikan macam tu. Kita kata, kenapa aku punya mulut ni dah tak ketat mendoakan dia? Sebab kita sedang berperang dengan nafsu kita yang dengki kat dia. Kita sedang melawan bisikan-bisikan syaitan yang jahat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka kita nak sebutkan apa? Lama kelamaan kerana kita berdoa. Apa tu? Kan Rosa Gunting. Tengok Rosa Gunting sekarang menulis. Masya Allah. Ustazah ngumpat Rosa Gunting. Dengan siapa Ustazah ngumpat Kan Jajah kot. Kan Ustazah cakap, Jajah ke siapa Ustazah ngumpat? Ros tu ya Allah, sahabat. Rosa Gunting sahabat kita ni bukan lahir dalam keluarga Islam. Macam mana Ustazah ngumpat tu? Ustazah kata, cuba tengok istiqamahnya dia dalam live setiap hari. Wajah dia, bukan wajah dah, nama dia ada, dia boleh tulis, meluah kembali. Sebab apa sahabat dirahmati Allah? Dia menjiwai, sanggup nak dengar semula. Ya Allah, mungkin Rosa Gunting ni bila dia dah tulis panjang-panjang, nota hebat, dah mula dah orang kata nak tunjuk alim lah tu, tulis agama banyak-banyak. Relax lah Ros, kan? Ros tetap Ros, takkan menjadi mawar, takkan menjadi bunga tai ayam, tetap Ros. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka kita nak sebutkan macam mana kita buat, kita doakan. Ustazah bila tengok tulisan Rosa Gunting, ya Allah, bagilah kesihatan padanya, ya Allah. Bagilah idea yang mencurah-curah dan Engkau beri hidayah kepada dia. Jangan sampai dia tersilap faham, jangan sampai dia tersilap sampai. Sebab tu bila Ustazah sempat, Ustazah memang baca. Tapi lah ni peminat Fasabrun Jamil yang makin gairah menulis nota yang cantik-cantik. Sejujurnya sahabat, saya tak mampu nak baca semua. Kan tak mampu nak baca semua. Jadi sahabat-sahabat Fasabrun Jamil yang sama-sama dengar, kalau nampak pencatat-pencatat nota kita ni ada tersilap sikit, jangan kecam. PM tepi dia. Ros, perenggan ketiga yang Ros tulis tu, akak rasa macam lain bunyi dia daripada apa yang Ustazah cakap pagi tadi tu. PM tepi, jangan mengaibkan sahabat. Kita share dia punya tulisan tu. Aku rasa orang Sabah ni dah silap faham dah apa yang Ustazah Zai cakap. Pagi tadi Ustazah Zai cakap lain, DP cakap lain pula. Ni lah kalau nak pandai-pandai. Bukan mula-mulanya agama Islam pun. Mu'allaf ni tiba nak tulis panjang-panjang. Kau dah kenapa? Syukurlah orang macam Ros tu nak tulis. Syukurlah Baiti Abdullah ni nak tulis. Kita tumpang baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, jadi kalau kita rasa macam something ni, mungkin dia tulis tadi tengah kalut-kalut ni, PM tepi. Ustazah Zai tak sempat nak PM tepi segala. Kadang Ustazah reply dekat message, komen tu, Ustazah cuma tulis macam tersilap eja. So, kita tanpa mengatakan buta ke mata, tak semak dulu ke? Baiti Abdullah nak uruskan anak kecil-kecilnya lagi kan sahabat. Takkanlah sempat nak belik, tersilap tulis Ustazah. Biasalah tu manusia, mana ada lari daripada kesilapan. Jadi kita cakap elok-elok kat dia. Paling kurang aku tak mampu tulis sepanjang itu, aku mampu tegur satu huruf yang tersilap. Aku mampu tegur satu perkataan sebelum dibaca, di-share oleh ramai orang lagi. Kan macam tu kita dalam bersahabat, saling sokong menyokong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saling doa mendoakan. Salmah Syahrum, jangan pelik. Sebab kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bukan live dekat page Ustazah Muzayyanah. Mungkin orang tercari-cari. Tadi pun beberapa komen saya tercari-cari. Saya tak boleh masuk dekat page Ustazah Muzayyanah tadi. Tak tahu pasal apa. Saya tak faham Pok Cik Mak tu nak apa ke Ustazah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap ya. Okey, masih ada kod live kan Kak Nazar? Silent mode jap ya. Ada apa tolong beritahu. Ini yang yang Ustazah, cuma Ustazah je yang boleh godek tu. FB apa ni? Nak verify. Apa ni? Sahabat tak faham. Sahabat-sahabat khidmat sedang berbincang dalam grup macam mana nak bantu Ustazah untuk boleh live dekat page Ustazah Muzayyanah semula. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sambung lagi. Jangan risau ya yang baru masuk, kita memang baru start. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramai orang beranggapan beruntung itu bermaksud mempunyai karier yang bagus. Inilah dunia. Dunia kan, orang apa filem Hindustan kata apa, dunia kan. Ramai orang beranggapan manusia atas dunia ni
Dia anggapan dia apa? Beruntung itu bermaksud mempunyai karier yang bagus. So mak cik jual nasi lemak tepi jalan tak bagus. Kau ingat? Cuba tengok akaun bank dia. Lebih kaya daripada orang yang ada gaji bulanan tau. Itu apa hal marah kat ustazah tu? Dia ke dia betul-betul marah kat ustazah, minta maaf. Marah kat ustazah, dia bagi ikon marah tu pasal apa? Ramai orang beranggapan beruntung itu bermaksud mempunyai karier yang bagus, harta kekayaan yang melimpah, mempunyai kenderaan mewah, kehidupan rumah tangga yang harmoni. Namun, itu anggapan kita. Namun sebenarnya makna beruntung itu adalah kita menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ya Allah sahabat, saya sebablah setiap kali nak cakap benda ni. Malam tadi Irma Hasmi minta ustazah bercerita tentang tiket ke syurga, sahabat. Okey, ustazah pun sebut macam ginilah. Ada satu komen tu yang menjentik hati ustazah. Dia kata apa? Miziani, macam mana? Semalam rupanya baru ke bumi abang ya. Semua okey ke? Semoga Allah rehatkan dia bersama para salihin insya-Allah. Sekali lagi salam takziah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Kak Nazar, tolong fahamkan kawan-kawan kita ni. Ini akaun personal, tapi orang add friend kat ustazah. Memang ustazah dah tak boleh nak ni dah, sebab dia maksimum 5,000 jadi boleh follow je lah. Saya pun tak faham lah macam mana. Dan ustazah approve lah saya nak berkawan dengan ustazah. Aduh, hampa duk ingat ustazah sempat nak check mana yang aktif, mana tak aktif, mana yang aku nak buang nama, mana tidak. Tak, dan follow je lah sahabat. Kan ustazah pun macam tu juga, asalkan kita dapat manfaat. Namun sebenarnya makna beruntung itu adalah kita menjadi manfaat untuk orang sekitar kita. Bukan, jangan ikut tanggapan dunia. Orang yang beruntung tu yang punya karier bagus, kekayaan melimpah, mempunyai kenderaan mewah, kehidupan rumah tangga yang harmoni. Tak sahabat, bukan itu. Yang beruntung, biar kita tak punya karier bagus, biar kita tak punya harta kekayaan melimpah, biar kita tak punya kenderaan mewah, biar kehidupan rumah tangga kita seperti ombak sekejap, tinggi membadai sekejap, okey. Tak pernahnya okey sokmo-sokmo ustazah. Oh, komplain kemain kat rumah tangga sendiri. Macam rumah tangga orang lain tak pernah ada badai. Sebenarnya sahabat, tetaplah jadi manusia yang bermanfaat. Jadi manusia bermanfaat. Aku ni sebagai isteri, ya Allah, memang kalau ikutkan nak tarik handbrake je. Ustazah boleh tak nak padam title saya sebagai isteri? Suka-suka engkau je. Kan sahabat? Ustazah saya dah penat lah jadi mak pada budak-budak degil 4 orang ni. Subhanallah Tuhan. Kenapa kita jadi macam tu sahabat? Kamu sebagai isteri bermanfaat kepada seorang lelaki walaupun tak memberi manfaat kepada kita. Sebab apa? Adanya lelaki itu yang mencantumkan, minta maaf, sebut air maninya ke dalam rahim kita. Allah izinkan bercantum, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah muliakan kita dengan rahim kita mengandung umat Nabi Muhammad SAW. Ini antara yang paling kita syukur. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian kita menjadi mak kepada berapa orang anak-anak kita. Hampa duk ingat apa? Alah ustazah, kalau saya jadi first lady kan bagus. Saya boleh bercakap depan seluruh rakyat Malaysia. Kau dah kenapa tak payah nak berangan sampai macam gitu? Anak 4 orang kat rumah tu tarbiyah betul-betul. Jadi ibu bermanfaat. Ustazah, saya rasa sejak saya dah kahwin hidup saya macam tak bermakna. Dah kenapa tak bermakna? Kan? Saya nak pandang muka 4 ketoi kat rumah tu je. Campur pak dia lagi menyakitkan hati. Cuba niatkan aku nak jadi manusia bermanfaat. Para isteri, ustazah kadang-kadang bila orang mengadu pada ustazah, ustazah saya tak ada pun live macam orang lain, boleh keluar dengan kawan-kawan, suami saya tak izin. Cuba kita bertukar. Kita tukar minda kita. Tak apa, aku dah tak boleh keluar dengan kawan-kawan macam dulu. Allah nak bagi tahu aku, puas dah aku masa bujang-bujang dulu keluar sana sini. Dapat pula suami yang tak suka makan luar, nak ayak tangan aku juga. Ikan singgang pun singgang lah, yang penting ayak tangan aku. Kan, apa ni, goreng telur pun cukup lah. Abang tak suka lah makan luar, yang abang nak makan kat rumah je. Air tangan awak juga.
Ini sebenarnya rezeki. Setiap kali kita geram, makcik nak aku je sekali-sekali bawa aku makan luar. Muslimat dirahmati Allah, kita pandang saat itu kita sedang memberi manfaat. Untung kamu. Untung. Anak-anak yang ramai di rumah, dia tak cari orang lain sikit-sikit mak, sikit-sikit mak, sikit. Rimahlah saya Ustazah nak buat homework malam-malam pun cari saya. Pak dia tu Ustazah, langsung tak tengok homework anak-anak. Kita tukar sahabat-sahabat, aku ni memberi manfaat kepada anak-anak. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nita Mukhtar, follow sentiasa hari-hari. Kita sangat di Fasa Berun Jamil, sahabat Latahzan, sangat mengangkat, memuliakan suri rumah. Saya tak suka para suri rumah cakap, yelah Ustazah, saya ni suri rumah je. Kau dah kenapa je? Anda lah manusia yang bermanfaat kepada suami, kepada anak-anak. Hei para suri rumah, kalau anda tak duduk di rumah je, siapa nak jadi tukang sapu sampah kat rumah tu? Rumah yang kotor, rumah yang tidak bersih, sedangkan an-nazafatu minal iman, kebersihan separuh daripada iman. Allah akan pandang ahli rumah ni. Tu jangan terkejutlah kalau setan banyak sangat kat rumah tu. Pasal apa? Nampak sampah, biar, tak payahlah sapu. Kan, tak payah. Kan, biar je kotor-kotor macam tu. Apa guna kau jadi suri rumah? Masalahnya saya je menyapu, Ustazah. Dan kau suri rumah. Laki kau pergi kerja. Sahabat, bertukar. Tukar mindset kita ni. Aku beruntung kerana aku jadi manusia bermanfaat. Sebagai apa kau jadi manusia bermanfaat? Tukang sapu lah kat rumahku. Tong sampah penuh, akulah tukang buang sampah. Kau ada. Kau kalau nampak sampah penuh dekat tong sampah pejabat kau tu pun kau tak buang. Kan? Pasal apa? Pasal kau mengharap makcik cleaner buang kan? Sepatutnya manusia bermanfaat. Benda tu nampak depan mata kita. Allah tunjuk depan aku ni. Maknanya akulah kena buang. Makcik cleaner tak sihat hari ni. Tu kadang-kadang pejabat sisa makanan letak sepah-sepah. Tunggu makcik cleaner datang. Makcik cleaner, bos saya Ustazah kedekut bin bakhil. Dia datang kat pejabat saya ni 2 kali seminggu je. Jadi 3 hari lagi kamilah kena pandai-pandai. Eloklah tu. Jadi manusia bermanfaat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Tuhan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, siapa ni hebat? Sayalah pramugari di dalam rumah. Ada ku kisah. Pramugari dalam rumah kau nak pakai kebaya, belah sampai atas paha kau pun pahala you. Tapi jangan tunjuk depan anak bujang kita. Demam anak bujang kita. Demam anak bujang kita. Mak aku dah kenapa pakai kebaya belah sampai atas paha ni? Mak pun kata, mak lah pramugari dalam rumah. Aduh, syasyat minda dah mak aku ni sejak dengan Fasa Berun Jamil ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Agus Niar Tanjung Johari siap jadi driver. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kita, sebab kita tak mampu nak kontrol, nak kawal sahabat. Kita tak mampu nak berperang dengan nafsu kita sendiri. Ini sebenarnya kegagalan. Kegagalan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak jadi manusia bermanfaat. Lebih baiknya bermanfaat buat jiran. Malam tadi Ustazah share dengan Irma Hasmi. Ustazah kata kan indah kalau kita tahu, okey hari ni Ustazah Zai ada kuliah kat mana? Dekat Surau Darus Saadah, Taman Keramat contoh. Lepas tu masuk dalam grup WhatsApp. Ustazah hari ni ada dekat-dekat rumah kita je lah. Dekat Taman Keramat. Jom saya nak pergilah besok, kebetulan saya free. Ada tak acik-acik dalam grup taman ni yang nak ikut saya? Ada 3 seat kosong. Maklumlah kereta saya kancil. Kan bukan bas sekolah. Jadi saya ada 3 seat kosong. Sebenarnya ada 4 seat kosong. Depan sebelah saya 1, belakang 3. Tapi sebab kancil nak bawa mokcik-mokcik pula, saiz Ustazah Zai, 3 orang cukup lah. Contoh kan sahabat. Jadi PM tepi ataupun masuk dalam grup. Akak lah nak tumpang. Boleh-boleh. Seorang akak duduk sebelah saya. Seorang lagi boleh ke akak nak tumpang? Boleh. Duduk belakang. Kak cari seorang lagi, kita penuhkan. Baru berbaloi saya bayar minyak. Minyak kereta ni kan sahabat, kita naik seorang pun macam tu banyaknya kita guna. Kita naik 4 orang pun macam tu banyaknya kita guna. Ustazah Zai selalu rasa macam saya jadikan rumah saya ni Darul Fawaz dulu asalnya kan. Ya, aku rasa bayar sewa rumah. Masa tu saya sewa rumah 1000 lebih sahabat. Bodohnya aku bayar sewa rumah ni sampai 1000 lebih nak duduk berdua je. Baik aku buat pusat pengajian. Anak-anak jiran boleh hantar main mengaji kat rumah. Masa tu Ustazah belum sibuk ceramah kat luar lagi. Lepas tu
Bila ada kereta kancil kan, gunakan untuk hantar anak-anak pergi sekolah. Lepas tu sahabat, anak-anak orang kaya hantar transit kat rumah ustazah kan. Ustazah, kenapa dinding kereta ustazah ni dekat sangat dengan tangan kita? Sabar je lah aku piat-piat mulut budak-budak ni. Mentang-mentang kereta mak bapak kau besar, kau cakap macam tu. Syukurlah dapat kereta ustazah yang dinding dia rapat dengan tangan tu. Duduk diam-diam, bukan jauh pun pergi sekolah. Ibu kat office boleh datang tengah hari nak hantar pergi sekolah. Ibu kita sibuk kerja, ibu kita tak boleh ambil. Syukurlah ada kereta yang dinding dia rapat. Hang tahu ke dinding rapat dengan tangan tu budak-budak? Sabar je lah. Sebab masa tu Zah pakai kereta kancil. Lepas tu kita pun niat lagi. Dapat beli kereta Exora. Ustazah dah beli kereta besar nak masukkan kita. Tak puas hati aku ni, selama ni aku bawa 5 orang budak je. Ni boleh sumbat sampai 12 orang budak ni naik Exora ni. Tak lama lepas tu sahabat, Allah izinkan beli van Darul Fawaz. Ambil kau belah-belah orang boleh hantar pergi sekolah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengatur bila niat kita. Tak syok lah ya Allah, aku bayar duit minyak sama je. Baik aku isi ramai-ramai. Maka doakan Ustazah Zai boleh beli Al-Fawaz Airlines. Amin. Bawa semua ramai-ramai berangan. Ya, saya memang suka berangan. Tapi berangan tu untuk manfaat demi ummah kerana Allah. Bukan untuk seorang-seorang. Sahabat, kalau niat untuk seorang-seorang, saya cakap dengan suami saya, bang, sekarang kita rasa kita mampu dah. Jom kita beli kereta yang 2 seat je. Abang kiri, sayang kanan. Abang kanan, sayang kiri. Tak payah beli yang ada seat kat belakang. Kita bukan ada anak-anak pun. Kalau jiran-jiran nak tumpang, suruh naik atas bumbung. Sedap-sedap nak tumpang orang. Ni kita beli pakai duit kita. Hambui kau dah kenapa? Tak manfaat hidup macam tu. Faham? Jadi kita beli apa-apa biar bermanfaat demi ummah kerana Allah. Adakah yang belum follow page demi ummah kerana Allah? Bagi muslimat, jom. Hari-hari ada perkongsian manfaat di situ. Seterusnya, seseorang disebut beruntung apabila dia mampu memanfaatkan hidupnya dengan baik. Hartanya, kekayaannya. Sahabat, dia ada harta, dia ada kekayaan. Masya Allah. Itu kan kita, Allahu Akbar. Indahlah sahabat. Meremang bulu roma saya ni. Kita memang disuruh kaya oleh Islam. Untuk kaya kita tu dimanfaatkan semula. Ruginya kita dikayakan oleh Allah tapi hanya untuk tembolok sendiri. Anda nanti akan tersekat-sekat sukarnya nak mati, dibebani oleh harta yang anda kumpul hanya untuk kantung diri anda sendiri. Sahabat, tak syok. Tak syok. Rumah besar duduk seorang-seorang tak syok. Allah, macam mana saya nak bagi faham? Sebab inilah hati. Inilah hati. Masya Allah. Mak Su Zunaiza Ahmad dah daftar jadi pramugari Al-Fawaz Airlines. Hampa yang lain jangan. Tak lama lagi Mak Su nak pencen. Mak Su nak daftar jadi Mak Su Zunaiza Ahmad ketua pramugari Al-Fawaz Airlines. Dia layak tu. Tengoklah. 3 kali badan ustazah kot. Orang badan-badan macam Mak Su Zunaiza Ahmad boleh jadi pramugari Al-Fawaz Airlines. Tapi pakaian dia, wah, sangat patuh syariah. Jom. Pagi Jumaat kita berangan sama-sama. Berangan Ustazah Zai. Mengapa demikian? Ini kerana Allah memilih dia menjadi perantara yang sentiasa menebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Dia perantara sahabat, dia perantara, dia jadi jambatan. Dia mungkin tak boleh membina bangunan. Macam mana nak membina bangunan? Saya bukan kontraktor, saya bukan arkitek. Macam mana nak pasang batu bata? Habis sengit-bengit lah. Saya bukan pakar dalam tu, saya bukan buruh untuk buat bangunan. Tapi saya ada pam duit. Sahabat, hari ni saya nak share. Sebab sejak semalam benda ni masuk dekat WhatsApp saya dah jadi tak tenang. Selagi aku tak tolong, aku tak tenang. Ustazah Zai dia macam tu. Sinar Sekolah Islam Nur Al-Azhar, tempat anak buah saya belajar, dan insya-Allah minggu depan seorang anak Darul Fawaz Kertih yang telah khatam 30 juzuk saya nak masukkan ke situ juga. Ya, kos belajar di situ sedikit mahal sebab dengan silibus yang menyamak universiti. Mereka sedang nak menyiapkan surau dan saya sayu bila mudirnya Ustaz Rohizi Rais WhatsApp kepada saya menyatakan bahawa kesibukan dia sekarang ini dia terlupa untuk
untuk kempen tentang dana pembinaan surau tu. Jadi ustazah tempoh hari dengan tabung umrah dan ASA dah memulakan. So rupanya kontraktor saya dah jam ni ustaz, nak bayar gaji pekerja pun tak ada, ni barang-barang nak beli, so tak boleh nak teruskan dah. Jadi rintihan itu sahabat, sebab saya nampak dengan mata, saya biasa ziarah dekat tapak pembinaan. Saya tahu bagaimana mudirnya melaksanakan amanah dana. Jadi saya geram kalau saya tak dapat tolong. Jadi insya-Allah sempena Jumaat yang berkat ni saya akan mulakan, saya akan bantu mana yang boleh dan mana mungkin ustazah boleh settle seorang-seorang. So ustazah share dengan anda. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pakat tong-tong seorang sikit. Sahabat, betul kita nampak, alah ustazah apa sangatlah yang sekolah tu boleh buat dengan RM10 saya. Kau tak nampak. Tak payah RM10, RM1 pun boleh menjadi manfaat kalau kita ikhlas.